menyambut kemenangan, dengan menyambut kerahian, bagi memperingati perjuangan kita ini selama 30 hari di dalam Ramadan. Tetapi bagi orang-orang yang mukmin, Ramadan ini merupakan perayaan, kerana setiap ibadah sunat yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan ini tidak seperti mana pada bulan-bulan yang lain. Kerana setiap ibadah sunat yang dilakukan oleh kita, sama ada pada waktu paginya dengan solat sunat fajar, solat sunat syuruk, solat sunat duha, kita datang ke masjid tadi menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Selepas ini insya-Allah kita akan menunaikan ba'diyah dan juga qabliyah. Pada malam hari kita menunaikan solat sunat tarawih, sama ada 8 ataupun pada 20 rakaat. Pada pagi harinya kita bangkit menunaikan qiyamul lail dengan 2 rakaat tahajud, 2 rakaat hajat, 2 rakaat taubat, yang dikatakan kita menunaikan 4 rakaat solat sunat tasbih. Maka setiap solat-solat sunat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gandaan dengan pahalanya pahala fardu. Dan barang siapa yang mengerjakan fardu di dalam Ramadan ini, kata Nabi SAW, Allah melipat gandakan pahalanya dengan 70 lipatan kali ganda. Dan dalam hadis yang sama, Nabi SAW bersabda kepada kita, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa di dalam Ramadan ini, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya seperti mana pahala membebaskan hamba dan menjadi penghapus dosa. Masih belum terlambat. Kita masih lagi pada permulaan Ramadan. Masih lagi baki beberapa hari sebelum mana habisnya Ramadan. Jauh lagi perjalanan kita ini insya-Allah. Sebelum kita nak sampainya pada malam yang ke-30 ini, berazamlah untuk kita memberikan orang makan di dalam Ramadan. Kerana pahalanya pahala yang cukup besar. Inilah bulan keampunan. Inilah bulan yang penuh dengan kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Kerana doa seseorang itu sebelum nak berbuka puasa, dengan apa doa yang dibaca, antara yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat zama'u birahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun doa yang diajarkan Nabi SAW yang lain, ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lidh-dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa itu, sama ada doa Allahumma laka sumtu, doa yang pendek saja, sangat-sangat pendek, yang tidak memerlukan kudrat yang begitu banyak. Dia menanti waktu berbuka puasa itu dengan dia berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma laka sumtu, ataupun doa ya azimu ya azim tadi. Kata Nabi SAW, Allah ni maha pengampun, maha pemurah Allah, maha penyayang Allah, maha pengasih Allah, maha merahmati pun Allah. Maha pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala ni kepada kita yang penuh dengan noda dosa.
sama ada kita melakukan dosa kecil ataupun dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimah, ya azim, ya azim, wahai yang maha agung, wahai yang maha agung, ighfir lidzamba, ampunkanlah ya Allah dosa-dosa besarku ini ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzamban azim illa al-azim, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa besar ini melainkan Engkau ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang membaca doa itu sebelum mana nak berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan keseluruhan seluruh dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya, seperti mana bayi yang baru lahir di dalam kandungan. Oh, lihat anak ni tuan-tuan yang baru lahir, sama ada pendosanya adalah ayah dan ibu. Anak yang lahir ini adalah hasil daripada perbuatan yang tidak baik. Tetapi anak yang lahir itu sama ada hitam ataupun putih, sama ada coklat ataupun sebagainya, anak itu tidak berdosa. Maka digelarkan anak itu dengan perkataan yang tidak baik. Ini anak haram. Oh, salah. Ya, yang haram adalah perbuatan ibu dan ayah, tetapi bukan pada anak ini tadi. Anak itu suci dan terus, tidak menanggung sebarang dosa ibu dan ayah mereka. Tidak. Duk kenapa anak itu yang dipersalahkan? Malah yang lebih zalim, yang lebih kejam, anak itu dibuang. Anak itu dibuang, dicampakkan ke dalam semak, dicampakkan ke dalam hutan yang tidak ada dosa, malu dengan perbuatan yang dilakukan oleh kita. Allahu Akbar, anak itu yang dizalim. Ya, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah, bila mana menceritakan berkenaan dengan anak-anak ini, baru-baru ni saudara se-Islam kita ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua berita yang cukup menyayat hati. Berita yang pertama berlaku pada awal Ramadan, apabila seorang anak yang baru pulang sahaja daripada sekolah dilanggar oleh lori. Allahu Akbar. Dan baru-baru ni berlaku satu kejadian di Johor, tidak saya minta maaf kalau saya salah. 4 anak ni tuan-tuan ditinggalkan oleh ibunya sekejap, dalam 5 minit kata ibu berlaku kebakaran. 4 anak ini kelemasan di dalam rumah tersebut. Dalam sekelip mata saja Allah menguji. Ya, anak-anak yang dimiliki ini 4 orang, mereka ini masih kecil-kecil lagi, yang tidak ada sebarang pada mereka ini khilaf dan dosa, tak ada. Tapi Allah menguji ibu dan ayah ini. 4 orang anak ini mati kelemasan. Kelemasan sebab apa? Rumah terbakar. Waktu yang sangat-sangat singkat membuatkan kita teringat peristiwa yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengurniakan Nabi ini dengan 7 orang anak. Wahai ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni yang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan anak. Maksud diuji dengan anak ni bagaimana anak kita ni meninggal dunia sebelum dahulu daripada kita. La tahzan, jangan bersedih, kerana perkara itu pernah dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan kepada baginda ini dengan 7 orang anak, 4 putri dan 3 orang adalah ya, 4 orang anak. Tetapi sayangnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasu asyaddu bala,
Siapakah manusia yang begitu berat ujiannya di atas dunia? Al-Anbiya, Nabi-Nabi Allah. Tetapi yang lebih berat ujiannya adalah Nabi SAW. Dalam 7 anak Nabi SAW, 6 meninggal dunia sewaktu mana Nabi SAW masih lagi hidup. Ya, Nabi hidup, Nabi jadi seorang ayah yang menyaksikan seorang demi seorang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in ini meninggal dunia. Sedikit silsilah berkenaan dengan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam: Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, Abdullah dan Ibrahim. Qasim meninggal dunia pada usianya 1 tahun. Zainab meninggal dunia pada usianya 29 tahun. Manakala Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini meninggal dunia 21 tahun dan Ummu Kulsum ini meninggal dunia 27 tahun. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra adalah anak yang tinggal selepas mana kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan dengan hari Isnin. Ya. Nabi wafatnya pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, 6 bulan selepas mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah pun wafat. Pada tanggal bilakah Sayyidatina Fatimah ini wafat? Perlu kita tahu. Kata kita kasih dan sayang kepada Nabi SAW. Kasih dan sayang ini bukan hanya di mulut, tetapi mengenali insan yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul akhir. Anak Nabi SAW yang terakhirnya meninggal dunia Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Meninggal dunia pada usianya 28 tahun. Ada riwayat menyebut 29 tahun. Antara 2 tahun tersebut. Meninggal dunia pada tanggal 3 Ramadan. Peristiwa yang akan diingati oleh kita ini sampai bila-bila. Ramadan banyak peristiwa besar yang berlaku. Antaranya benarlah kata Nabi SAW, peperangan Badar itu berlaku di dalam bulan Ramadan. Anak Nabi SAW, Sayyidatina Fatimah meninggal dunia pada bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran yang dibacakan oleh kita pada malam-malam Ramadan ataupun luar pada Ramadan ini berlakunya pada bulan Ramadan. Inilah hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, anak Nabi SAW yang meninggal dunia sebelum mencapai usianya 1 tahun. Dan yang terakhir anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia pada usianya 1 tahun. Lihat hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 orang anak Nabi SAW hanyalah melalui Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. 3 mana anak Nabi SAW Abdullah meninggal dunia. Orang yang paling gembira, yang paling suka sehingga mana melompat keriangan adalah Abu Lahab. Tidak cukup Nabi SAW dipuji dengan kewafatan anaknya Abdullah, Abu Lahab ini melompat di hadapan Nabi SAW dengan mengajuk Nabi SAW, mengatakan, tiada lagi zuriatmu di atas dunia ini wahai Muhammad. Betapa aku gembira bila semua anak-anakmu ini sudah mati. Jahatnya Abu Lahab ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran.
Satu surah berkenaan dengan Abu Lahab dan juga dengan istrinya Urwah binti Harb. Abu Lahab ini dia tidak benci Nabi SAW seorang dirinya saja, tapi mempengaruhi anak-anaknya dan juga istrinya supaya membenci Nabi SAW. Akibat daripada kebencian yang disemai oleh Abu Lahab pada anak-anaknya dan istrinya, tahukah kita dua anak Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah pernah menjadi menantu Nabi SAW. Dua anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, yang dinikahkan dengan Ruqayyah dan juga dengan Ummu Kulsum. Bila Nabi SAW ditampilkan menjadi Rasul, Nabi menjalankan dakwah, Abu Lahab antara orang yang begitu benci kepada dakwah Nabi SAW. Utbah dan Utaibah ceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ini adalah arahan daripada bapa. Sungguh dia yang dikatakan istrinya Abu Lahab itu, Urwah binti Harb, semua Utbah, Utaibah, Urwah binti Harb. Urwah binti Harb ini adalah isteri Abu Lahab yang menabur duri pada sepanjang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-samalah pada hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Kerana setiap selawat yang dibacakan oleh kita ini, insya-Allah mudah-mudahan sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jasad Nabi SAW itu kekal. Innallaha harrama 'alal ardh an ta'kula ajsad al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Baik hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai masa dalam 3 minit insya-Allah. Sama-samalah kita menanti khutbah yang akan dibacakan sebentar nanti. Sama-sama kita mendengar dan menghayati, ambil peluang di antara dua khutbah Jumaat itu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari Jumaat, sedang pada diri kita ini berpuasa, kita berada pada satu tempat dan waktu, tempatnya di masjid dan waktunya di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.